Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung tindak balas redox. Analisa redox, tindak balas redox dalam beberapa tindak balas ya. So kali ini kita nak lihat tindak balas penyesaran halogen daripada larutan garam halida. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu dulu apa itu halogen, apa itu larutan garam halida. So halogen ni adalah unsur-unsur kumpulan 17, iaitu merah ni macam nak tanda, kita ambil tu apa tu, W. Okey, halogen. So kita ada fluorine atas kan. Ini bab jadual berkala kumpulan 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatin. Itu unsur-unsur kumpulan 17 yang dikenali sebagai halogen. Larutan garam halida adalah larutan garam yang ada ion halida. Ion halida ni adalah ion kumpulan 17 lah. Ion fluorida, ion klorida, ion bromida dan jalanda. Dan iodida dan seterusnya lah. Okey, jadi larutan garam halida contohnya kalium, bromida. Okey. Larutan garam natrium, iodida, itu contohlah. Okey, jadi kena faham dulu apa itu halogen dan juga larutan garam halida. Jadi kat sini halogen yang lebih reaktif. Okey, kat sini awak kena ingat balik apa highlighter. Lebih reaktif, kereaktifan unsur kumpulan 17. Ingat balik bab jadual berkala. Okey, ada kat sebelah sini. Okey, ingat balik jadual berkala kumpulan 1 menuruni kumpulan lebih reaktif. Itu kumpulan 1. Kalau kumpulan 17 itu kumpulan halogen ni menuruni kumpulan, dia akan menjadi kurang reaktif. Anak panah ke atas. So bila menuruni kumpulan kurang reaktif, maksudnya unsur di bawah ni adalah kurang reaktif berbanding unsur di atas. Dengan kata lain, unsur di atas lebih reaktif daripada unsur di bawah. Okey, jadi kesannya halogen yang lebih reaktif ni boleh menyesarkan halogen yang kurang reaktif daripada larutan halidanya. Maka akan jadi pening lah. Kita akan tengok contoh lepas ni baru pelajar faham. Kalau tengok perkataan ni memang memeningkan. Okey, kita tengok contoh kejap lagi daripada sudut persamaan. Manakala halogen kurang reaktif, iaitu yang di bawah-bawah ni, tidak boleh menyesarkan halogen yang lebih reaktif. Okey, kita tengok dulu mengenal pasti halogen. Dan untuk ujian kita hanya uji dengan 3 unsur ini. Okey, fluorine sebagaimana kita tahu sangat berbahaya, sangat reaktif. So chlorine, bromine dan iodine. Okey, manakala astatin kat bawah tu paling kurang reaktif. Jadi yang kita tengok dengan detailnya adalah 3 unsur ini, iaitu chlorine, bromine dan juga iodine. Jadi macam mana nak kenal pasti halogen tersebut? Jadi kita uji dengan larutan CCl4 ini, iaitu tetrachlorometana. Okey. Ini nama khas, nama apa? IUPAC dia, karbon tetrachlorida. Okey, tapi lebih dikenali sebagai tetrachlorometana.
Jadi kita campurkan air klorin, air bromin dan larutan iodin ke dalam setiap tabung uji yang ada CCl4 ini. Kita tengok warna lapisan karbon tetraklorida yang terhasil. Okey, so kalau ditengok, ini dia. Okey, ini kat bawah ni dah ada CCl4. Okey, so ditambahkan klorin, ditambahkan bromin, ditambahkan iodin. Okey, kemudian hasilnya bila ketiga-tiga itu larut memberikan warna yang berbeza. Kalau klorin bila dilarut menghasilkan warna kuning pucat. So klorin dalam larutan adalah warna kuning pucat. Okay, manakala bromin dalam larutan warna perang. Iodin larut dalam CCl4 ini warnanya ungu. Okay, tadi kita dah tengok dari segi teorinya halogen yang lebih reaktif boleh menyesarkan halogen yang kurang reaktif. Okay, kita uji dulu terbalik pula dia punya slide ni. Okey, inilah kita nak test. Uji kefahaman. Tentukan sama ada tindak balas yang berikut boleh berlaku. Jika boleh berlaku, kita tanda right. Dan jika tidak, tandakan X. Jadi, mana satu halogen? Inilah dia halogen. Bromin, klorin, iodin. Okey, so ini adalah halogen. Ini pula okey, ini pula kita tulis sekejap. Okey, ini adalah yang kuning ni halogen. Kanan ini adalah garam halida. Okay. So, kat sini ada ion halida, klorida, bromida, iodida, bromida, klorida. So, cara paling mudah untuk ingat, kita susun macam ni je, sebelah-sebelah. Kalau nak tengok penerangan dia mungkin agak memeningkan. Kita tengok macam ni dulu. Kita susun sebelah kiri ni halogen. Sini halida. Okay, so kita susun dulu yang paling atas adalah klorin, bromin. Klorin, bromin, iodin. Okay, halogen, sorry. Halogen, maka tu sebab 17 wujud sebagai 2 atom. Halida pula ion dia. Klorida, bromida, iodida. Okay, susun macam ni saja. So, cara nak tahu dia boleh sesarkan atau tidak. Okay, kita dah tahu yang atas lebih reaktif. Okay. Okay, so yang di atas ni lebih reaktif daripada pasangan dia ni. So, untuk mengingat, awak tengok pasangan dia. Okay, so yang sama tak boleh lah. Andai kata halogen berada di atas. Okay, ini kiri kanan kan. Okay, contoh kita ambil inilah. Bromin. Mana kedudukan bromin? Ini. Sabar, jangan gerak dulu. Pen. Bromin dengan kalium klorida, kita fokus kepada ion klorida. Okey, kita tengok kedudukan dari segi pasangan. Bromin di sini. Klorida di sini. Maka kedudukan bromin
lebih bawah daripada klorida. Ini cara mengingat. Kalau untuk explanation, kita fokus kepada kebolehan untuk menderma dan menerima elektron selepas ini. Ini cara nak tahu boleh berlaku atau tidak tindak balas penyesaran ini. Okey, jadi bromin berada di bawah ion klorida secara pasangan, maka tidak boleh berlaku. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua. Muncullah pen. Klorin, mana klorin? Dengan kalium bromida. Yang sebelah kiri ni kita fokus halogen. Halogen lebih tinggi atau lebih rendah. Klorin lebih tinggi daripada bromida, maka boleh berlaku tindak balas penyesaran. Okey, yang ni pula kalium, bromin dengan iodida. Bromin dengan iodida. Boleh ke tak? Bromin di atas. Boleh secara pasangan ya. Okey, klorin dengan iodida. Klorin, iodida. Lagi lah boleh. Iodin dengan bromida. Iodin dengan bromida. Iodin lebih rendah, maka tidak boleh. Okey, iodin dengan klorida. Iodin dengan klorida, maka itu juga tak boleh. Itu cara mudah nak tahu boleh berlaku atau tidak tindak balas. Dah faham yang tu, baru kita tengok eksperimen. Penyesaran halogen daripada larutan garam halida. 1 cm padu larutan aqueous kalium iodida, 1 cm air bromin dan 1 cm CCl4 ditambah ke dalam tabung uji berlabel A. So fungsi CCl4 tadi nak melihat warna mendakan kan. Okey, jadi kat sini kita kena pasti dulu mana halogen, mana garam, larutan garam halida. So ini halogen. Okey, bromin. Kalium, iodida, namanya ini ion iodida. Ingat balik kedudukan tadi, balik atas. Klorin, bromin, iodin. Pasangan dia jadi tengok pasangan dia iodida dengan sorry tersilap. Air bromin, inilah halogen. Bromin, ini dia bromin. Dengan kalium iodida. So kedudukan halogen lebih tinggi berbanding kedudukan iodida, maka tindak balas boleh berlaku. Okey, kemudian eksperimen diulang dengan menambahkan 1 cm pada larutan aqueous kalium bromida. Kali ini kalium bromida pula sebagai larutan garam halidanya. Dan mana tadi diulang, maksudnya air klorin Cl2. Kali ini kita warnakan biru. Cl2 dengan bromida. So kedudukan halogen lebih tinggi, maka ini juga boleh berlaku tindak balas. Okey, keputusannya setelah ditambahkan kedua-duanya itu A, B, maka kita lihat warna mendakan A. Ingat balik tadi, kalau ini warna apa? Ungu kan? Ini warna kuning. Kuning pula. Warna apa tu? Perang. Sorry.
Saya nampak macam hijau. Warna perang. Okay, warna lapisan ini ungu, B perang. Sebagaimana kita dah tahu, pemerhatian benda yang nampak. Warna ungu, warna perang. Jadi, kat situ, inference-nya, kenapa warna ungu? Sebab ini adanya iodin. Okay, iodin disesarkan, bromin disesarkan. Okay, awak susah nak nampak kalau tak buat persamaan. Kita lihat yang pertama dulu sini. Yang pertama, yang A. Mana huruf A? A tadi halogennya bromin dengan kalium iodida. Okay, so apa maksud penyesaran? Bromin ini boleh sesarkan iodin ini menjadi iodin. Dan dia ambil alih tempat iodin dalam larutan tadi. So, akan jadilah kalium bromida. Iodin 2. Okay, so inilah maksudnya iodin disesarkan. Okay, so iodin dalam tetraklorometana warna ungu. Warna ungu menunjukkan iodin disesarkan, wujud iodin dalam tindak balas, pada akhir tindak balas. Okey, kita tengok yang B. B tadi klorin dengan kalium bromida. Okey, sebab klorin di atas ion bromida, maka dia boleh sesarkan ion bromida tu jadi gas bromin. Dan klorin ambil alih tempat bromida tadi. KCl 2Br 2Br 2 KCl. Buruk pula. 2 KCl ni ya. Okey, so kat sini terhasilnya bromin yang mana di dalam larutan tetraklorometana warnanya perang. Ini menunjukkan, membuktikan bromin sudah disesarkan daripada larutan garam dia. Asalnya bromida berpasangan dengan kalium ni dalam sebatian. Okey, tetapi klorin telah menyesarkan ion bromida ini menjadi bromin. Okey, halogen bromin. Ini pula bromin telah menyesarkan ion iodida menjadi iodin. Kat sini ion iodida menjadi iodin. Okay, kita lihat dari segi persamaan ion. Ni yang mana tadi? Yang pertama ya, dengan Ki. Okey, persamaan ion. Kita ulang balik tadi. Persamaan asal. Bromin dengan kalium iodida. Jadi, kalium bromida. Dan juga, apa tadi? Iodin. Okey, balancekan Br. Sini Br. 2K. Okey, jadi kat sini persamaan ion, kita kena buat persamaan ion dulu. Okey, apa yang berubah kat sini, kita pecahkan. Ini yang form-formnya. Ada satu lagi dari segi pemindahan elektron boleh juga. Kita tengok sini 2K tambah 2I 2K
2Br minus. Okay, yang molekul ni kita tak boleh pecahkan. Kita pecahkan yang boleh mengion ni. Jadi yang sama adalah OK plus. Sorry. Yang sama ni kita potong. So yang tinggal Br2 dengan 2I. Tak ada kan? Br2 sini 2Br. Okay, inilah dia. Ni cantik sikit. Ni nak ulang kaji persamaan ion. Ada satu lagi dari segi persamaan setengah. Boleh juga. Persamaan setengah peroksidan, persamaan setengah penurunan. Okay. Iaitu, tak apalah. Sekejap kita fokus kepada persamaan ion ni terus. Okay, bromin. Okay, molekul nombor peroksidan dia kosong. Okay, ini adalah ion iodida. Jangan pergi darab pula ya. Ini adalah setelah didarab tadi kan. Okey, jadi charge-nya negatif 1, maka nombor peroksidan negatif 1, molekul kosong. Ini ion negatif 1. Jadi bromin bromin telah mengalami nombor peroksidaan yang berkurang daripada kosong negatif 1. Jadi dia mengalami tindak balas penurunan. Manakala iodida ini daripada negatif 1 jadi kosong, maka nombor peroksidaan dia meningkat. Maka tindak balas pengoksidaan. Maka ini adalah tindak balas redox kerana pengoksidaan penurunan berlaku serentak. Okey, jadi siapa ejen penurunan? Yang mengalami pengoksidaan. Ini adalah ejen yang sebaliknya. Ejen penurunan. Manakala yang mengalami penurunan, ejen pengoksidaan. Okay, dia berlawanan. Okay, bromin diturunkan, dah cerita tadi. Ion iodida dioksidakan. Mengalami peroksidaan. Okay, so ini dah cerita tadi. Okay, sama juga dengan ini. Okay, so awak boleh cuba buat persamaan ion macam ni. Kalau dah tak ingat. Okay, cuba ulang kaji balik. Keluarkan balik apa yang awak dah belajar masa form 4. Okay, ini sama juga. Kita tengok. Gas klorin kepada ion klorida. Nombor peroksidan kosong kepada negatif 1. Iaitu nombor peroksidaan berkurang. Manakala ini peroksidaan berkurang, maka tindak balas penurunan. Ejen sebaliknya, ejen pengoksidaan. Manakala bromida, ion bromida daripada negatif 1 jadi kosong, nombor peroksidaan meningkat, maka tindak balas pengoksidaan, ejen penurunan. Okey, ada baiknya awak conteng-conteng dulu draft macam ni, baru dapat jawab dengan sebaiknya. Okey, ada cerita dari segi elektron tak? Oh, tak ada. Jadi kita cerita dari segi persamaan setengah dulu ya. Nak tulis kat mana ni? Sini muat kot. Kita buat tulisan merah. Nak tukar tulisan merah. Okey, ini yang pertama tadi dari segi persamaan setengah. Okay, apa yang berlaku pada bromin? Dia jadi apa tadi? Dia jadi ini bromin. Dia jadi ion bromida. Macam mana daripada kosong dia jadi benda yang negatif? Mestilah dia terima elektron. Okay, daripada kosong jadi negatif 1. Sudah tentu dia menerima elektron. Jadi kat sini kena balancekan. Okay, mesti terima 2 elektron. 2 bromida.
Jadi cas dia kat sini negatif 2, sini pun negatif 2. Ini persamaan setengah bagi tindak balas penurunan. Sebab apa penurunan? Terima elektron. Okey, cek sama tak dari segi peoksidaan tadi. Dari segi nombor peoksidaan. Bromin mengalami nombor peoksidaan yang berkurang. Penurunan. Sama. Ini terma elektron. Manakala apa yang berlaku pada iodin? Okey, iodin jadi ion iodida menjadi iodin. Okey, negatif jadi daripada negatif 1 jadi kosong. Ini secara mudah nak faham. Okay. Negatif 1 nak ingat, bukan nak faham, nak ingat. Negatif 1 jadi kosong. Kenapa hilang negatif? Mesti dia hilangkan benda yang negatif. Apa yang negatif tu? Elektron. Maka dia singkirkan elektron, duduk sebelah sini. Okey, sebab ada 2i, sini mesti 2i. Okay. Dan sini negatif 2. Kosong, sini pun mesti negatif 2, iaitu kita kena balancekan 2. Ini samaan setengah untuk tindak balas pengoksidaan. Kenapa pengoksidaan? Singkirkan elektron. So, dia pengoksidaan. Okey. So, dua terma kita boleh tengok dari segi nombor pengoksidaan. Ini dari segi persamaan setengah, iaitu pemindahan elektron. Kita tengok pula yang ni. Kita tengok apa jadi pada klorin. Klorin, dia jadi ion klorida. Kenapa jadi, kita terus buat 2 pun tak apa. Sebab 2 sini, mestilah 2 sini. Kenapa jadi negatif? Sebab dia menerima elektron. Sebab sini 2, sini 2, ni kosong. Cas ini negatif 2, kena balance lah. Mesti letak 2 baru negatif 2. Ini persamaan setengah bagi tindak balas yang menerima elektron adalah penurunan. Cuba cek dari segi nombor peoksidaan tadi. Klorin, nombor peoksidaan dia berkurang. Tindak balas penurunan. Sama kan? Okey. So, kita tengok kawan sebelah dia tadi. Bromida jadi Br2. 2Br, mesti 2Br kat sini. Okay, jadi, kenapa hilang negatif? Mesti dia hilangkan elektron. Benda yang negatif. So, 2, negatif 2, sini kosong, sini pun mesti negatif 2. 2. Ke ini persamaan setengah bagi tindak balas. Mana nak tulis? Pengoksidaan. Kenapa pengoksidaan? Menderma elektron. Alright. So, hasil contengan-contengan ini harap membantu kefahaman. Okay. Andai kata ada soalan, boleh drop komen lah ya. So, kita akan sambung kemudian dalam tindak balas yang seterusnya. Okay, sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera.